Kisah pertama berlaku beberapa tahun lalu. Saya pergi memberi khutbah di satu tempat yang saya tak mahu bagi tahu di mana. Apabila sudah selesai khutbah itu, seorang bapa datang kepada saya dan kata, "Saya nak jemput ustaz makan di rumah kami. Saya nak ustaz bercakap dengan anak perempuan saya." Saya pun balas, "Boleh juga, saya ada masa." Dia pun betul-betul di sebelah pintu masjid, lalu dia pun bawa saya pergi ke rumahnya. Kemudian dia kata, "Kalau ustaz tak kisah, anak saya ada sedikit soalan tentang Islam dan lain-lain. Kalau tidak keberatan, ustaz tolonglah jawab soalan itu." Anaknya pun datang. Sementara itu, mereka ini keluarga Muslim, dilahirkan dan dibesarkan sebagai keluarga Muslim. Ibu bapanya dilahirkan dan dibesarkan sebagai Muslim. Anak-anak mereka pun sama. Anaknya pun keluar dan dia bertindik-tindik di tempat aneh pada mukanya. Ada di tepi mata, di dahinya, pendek kata di tempat-tempat yang aneh lah. Apabila kita tengok, kita pula yang rasa sakit. Berbalik kepada cerita kita. Dia pun duduk. Waktu itu saya sudah mula berasa hairan. Tetapi tak mengapalah, biarkan dia tanya soalan dulu. Dia ada lebih kurang 30 soalan. Saya tak jawab satu pun. Saya hanya kata, "Ada lagi?" Dan dia pun berterusanlah tambah soalan. Dia bertanya soalan seperti, "Saya ada kawan di sekolah dan mereka gay. Mereka bukan orang jahat. Mereka tak pernah membunuh pun. Mengapa kita benci mereka? Kenapa Tuhan cipta neraka? Kenapa dia buat begitu? Apa tujuannya? Kalau dia nak cipta neraka, kenapa cipta kita kalau dia tahu kita akan masuk neraka? Kenapa dia buat begitu pada kita? Apa salahnya ada teman lelaki? Bukannya seteruk membunuh pun. Saya taklah sejahat itu. Apa masalahnya? Kenapa dia memperbesarkan semua perkara?" Sampai di tahap ini, di dalam, saya sudah 3 kali kena serangan jantung. Tetapi, di luar saya kata, "Ada lagi?" Dia pun bertanya tidak henti-henti. Saya nak ingatkan, bapanya pun ada di situ. Kalau betul-betul saya terkena serangan jantung, saya betul-betul kasihan kepada bapaknya. Dia pula terus bertanya lagi dan lagi. Hinggalah akhir persoalannya yang ke-30, saya kata, "Baiklah. Saya sanggup luangkan masa dan bincang tentang hal ini dengan kamu. Tetapi saya lebih suka kamu jawab dahulu satu soalan saya. Kalau kamu boleh jawab, mungkin barulah kita boleh buat perbincangan yang jelas dengan baik." Ada senaskah Al-Quran di atas meja makan. Saya ambil dan kata, "Adakah kamu percaya ini adalah daripada Tuhan? Diturunkan melalui malaikat kepada seorang lelaki SAW. Isi yang terkandung di dalamnya adalah arahan sempurna untuk kamu dan saya, supaya kita hidup dengan sebaik mungkin. Jika kita hidup berpandukannya, kita akan diberi kebahagiaan di sini dan akhirat. Jika tidak, kita akan sengsara di sini dan akhirat. Adakah kamu percaya?" Dia pula jawab, "Tidak, saya tak begitu pasti." Terus terang dia jawab, "Saya tak begitu pasti." Kalau macam itu, soalan kamu semua itu tiada makna lah. Kesemuanya tiada makna dan tak penting. Itulah yang ingin saya katakan sebagai krisis keimanan. Dia bukan satu-satunya orang yang ada krisis ini. Kisah sebegini sebenarnya sudah sering kali berulang dan ramai lagi yang ada persoalan sedemikian. Tetapi mereka tidak bertanya. Ramai lagi yang, saya tak tujukan kepada perempuan sahaja ya, lelaki Muslim pun sama. Mereka dibesarkan dalam keluarga alim dan mereka tahu ada perkara yang haram. Mereka tertanya-tanya, mengapa itu haram? Kenapa saya tak boleh buat begitu? Kita akan jawab, Allah yang kata begitu. Kamu jawab benda yang sama saja. Faham tak? Kita perlu bina keyakinan dalam kalangan belia sebagai sebahagian daripada didikan kita kepada mereka. Jika kita tidak buat begitu, kita yang akan menanggung akibatnya 10 tahun yang kelak. Apabila saya kata begini, saya berasa sangat risau. Pemimpin komuniti Muslim masih belum melakukan tugas yang cukup dalam mencari cara dan jalan untuk menanam keyakinan dalam beragama dan mengatasi krisis keimanan dalam kalangan belia Muslim. Apabila mereka ada masalah dari segi falsafah Islam, kita suruh mereka ambil wuduk dan solat 2 rakaat di situ. Apabila tak berkesan, mari ke sini, saya beri kamu doa khas. Baca doa itu dan masalah kamu akan selesai. Dengar sini, jika mereka ada masalah dalam falsafah Islam dan jika mereka sudah pun ada keraguan, memang ada penyelesaian dari segi rohani. Tetapi kita tidak boleh abaikan penyelesaian dari segi daya fikir dan pemahaman. Tidak boleh. Agama kita, agama yang intelektual. Agama kita bukan kepercayaan iman yang buta semata-mata. Agama kita sungguh hebat. Kita harus percaya akan itu dan harus menanam kepercayaan itu dalam diri anak-anak kita.